أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian? Kita bertemu dalam sesi ulang kaji kita pada hari ini pada halaman 45 hingga 49 di mana kita ingin mendalami halaman demi halaman daripada Al-Quran sebagai sumber hidayah kepada kita yang kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan satu lagi doa, rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah untukku ilmu. Dan alhamdulillah kita bertuah pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz. Dan amat istimewa Ya, kita Ustaz, bersama Ustaz. dengan Doktor Dr. Muhammad Zulkifli Abdul Ghani. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Doktor adalah pensyarah kanan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Selalu saya lalu dulu Ustaz kita duduk dekat Bangi tapi sekarang dah duduk dah pindah Shah Alam ni jarang-jarang Ustaz ya. Alhamdulillah kita pada hari ini bagi tuan-tuan yang berada di rumah tekan butang apa Ustaz? Butang share ya di rumah di Facebook masing-masing untuk kita sama-sama berkongsi apakah kesimpulan ataupun ulang kaji kepada halaman 45 hingga 49 ini. Dan seperti mana yang kita maklum bahawa ini adalah 5 halaman terakhir daripada surah Al-Baqarah yang pastinya tuan-tuan setelah beberapa minggu bersama surah Al-Baqarah ini adalah satu sanamul Quran. Kita menjejak mendaki puncak Al-Quran dan kita akan belajar mengulang kaji kesimpulan daripada surah ini pada halaman 45 hingga 49. Jadi pada kali ini kita akan mula melihat pada halaman 45. Kalau kita lihat sebelum ini pun minggu yang sebelum ini kita sudah berbincang tentang infak seawal ayat ataupun halaman 44. Ya, pada ayat 261 Allah membawakan tentang manfaat ganjaran kepada orang yang infak, dan pada halaman 45 ini juga disambung tentang infak sehingga halaman 46 ya. Sebelum kita pergi pada halaman yang ke-47 bercakap tentang riba ya. Jadi itu kesimpulan ringkas. Tapi pada hari ini mungkin sebelum kita pergi lebih jauh nak berkenalan dengan Dr. Muhammad Zulkifli ya. Bila saya tanya borak tadi Ustaz ya, doktor dulu belajar usuluddin di Azhar ya, ijazah dan juga master Ustaz ya. Master di sana, kemudian PhD di UKM bahagian dakwah. Jadi ada usuluddin ya, dan juga dalam masa yang sama ada pengalaman tajuk PhD pun bercakap tentang fiqh ikhtilaf dalam dakwah Ustaz ya. Dan ini sebagai satu perkara yang menarik. Kita nak lihat sebenarnya kepada panduan di dalam Al-Quran dan bagaimana kita menyampaikan dalam kehidupan harian kita, mengajak orang ke arah kebaikan dalam dakwah. Ada pakar pada hari ini, jadi kita nak sama-sama belajar ya. Jadi kita mulakan dulu majlis kita pada hari ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah untuk sama-sama kita kuatkan semangat kita bersama hidayah Allah. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Tuan Fazrul. Yang saya kasihi, yang saya hormati Al-Fadhil Al-Ustaz Dr. Muhammad Zulkifli Abdul Ghani, pensyarah kanan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kelantan Ustaz. Kelantan. Pasir Mah Kelantan. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran yang berada di Kelantan khususnya dan di seantero dunia, mak kata Ustaz Fazrul, seantero dunia umumnya, untuk kita terus sebarkan pengajian kita pada hari ini, tambah-tambah kita berada di penghulu segala hari Ustaz, hari Jumaat ini, maka kita sama-sama sebarkan
Al-Quran dan juga pengajian ulang kaji kita pada hari ini, dan kita nak mula dulu dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi membacakan Ummul Quran sebentar tadi untuk mengingatkan kepada kita tentang jalan orang yang engkau yang Allah beri nikmat, dan sudah pastinya di hujung surah Al-Baqarah ini orang yang diberi nikmat Ustaz ya adalah orang yang suka berinfak ya, dan kita nak melihat kepada ayat 265 sebenarnya di mana bila bercakap tentang infak dia ada kaitan dengan perjuangan ya, perjuangan pada ayat 265 ini ayat yang amat menarik, ada kaitan dengan ayat 261 sebenarnya yang telah kita ikuti pada minggu lepas, iaitu ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang berinfak ya. 261 ganjarannya 700 kali, kalau diringkaskan begitulah 7 tangkai ada 100 biji benih pada setiap tangkai, dan pada ayat 265 ada 2 kali di'fain. Jadi kita nak belajar, tapi kita dengar dulu daripada Ustaz Ahmad Tarmizi. Ustaz, ayat 265 sebelum Dr. Zulkifli akan berkongsi sebenarnya apa beza ayat yang 261 ayat 265, derma macam mana, infak macam mana, ataupun apa kesamaan yang ada ya. Jadi kita dengarkan dahulu bacaan ataupun tuan-tuan ikuti bersama dengan Ustaz Ahmad Tarmizi. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul dan juga Al-Fadhil Ustaz Dr. Zulkifli. Terima kasih Ustaz kerana berkunjung terletak My Quran Time pada hari ini. Kata bertuah dan berbangga ini bersama dengan Al-Fadhil Doktor dalam kesibukan tugas di universiti. Dapat juga bersama dengan kita pada penghulu segala hari ini. Terima kasih banyak, jazakallahu khairul jazak. Jadi kita nak tengok ayat ni Ustaz. Seperti yang saya pernah sebut sebelum ni Ustaz, ayat yang ke 261 sampailah ke 264 65 ni memang ayat yang saya suka baca dalam solat lah. Ayat dia seronok. Dan kalau kita perhatikan ayat yang ke 264 dengan 265 yang nak baca ni ada kalimah-kalimah yang sama dalam dua muka surat ni. Kan? Jadi kadang-kadang tertukar juga bacaan kita tu, contohnya pada kalimah fatal tu kan. Kalau dalam ayat yang ke-264 fa asabahu wabilun fatarakahu salda kan. Kalau kat sini ayat yang nak baca 265 ni asabahu wabilun faatat ukulaha dhi'fain. Yang sini fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Jadi kadang terbabas juga, tertukar Ustaz. Tertukar dua tu. Jadi kita nak baca sekarang ni ayat 265 di muka surat yang ke-45. Mari kita baca. Kalau tertukar nanti Ustaz ni ada yang infak licin, yang riak banyak ganjaran dia. Bahaya subhanallah. Baik. Itu yang kita kena belajar hari ini bersama dengan doktor lepas ni insya-Allah. Okey. Mari kita sama-sama baca ayat 265. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين
فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Dan perumpamaan bagi orang yang mendermakan hartanya untuk mencari redha Allah dan untuk meneguhkan jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran yang tinggi yang disirami oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan 2 kali ganda buah-buahan. Jika hujan lebat tidak menyiramnya, maka embun pun sudah memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Jadi daripada ayat ini, doktor ya, kalau boleh doktor cerahkan kepada penonton yang berada di depan kaca TV, yang berada di Facebook, apa beza dan kesamaan di antara infak pada ayat 261 dan infak pada ayat 265. Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul dan juga Ustaz Samizi, dan alhamdulillah pada hari ini hari yang penuh barakah, kita dapat bersama-sama, dan saya rasa terujalah dengan kesempatan untuk bersama, kerana pada hari ini kita dah hampir nak khatam surah Al-Baqarah. Ini dah menandakan bahawa dah panjanglah siri-siri yang telah dilalui dalam kita sama-sama nak mentadabbur ayat Al-Quran Karim. Dan insya-Allah pada kali ini sebagaimana ayat yang telah dibacakan sebentar tadi menjelaskan kepada kita perumpamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada kita tentang mereka yang infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat sebelum ni yang telah disebutkan pada ayat 261 juga perumpamaan infak, tentang infak. Cuma di sana adakah ada perbezaan di antara kedua-dua ayat ini? Betul. Dari sudut persamaan, kedua-dua ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kelebihan orang yang infak. Sama ada mereka diberi ganjaran dengan kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sama ada sebagai satu biji benih yang mengeluarkan 7 tangkai. Dan setiap tangkai itu mengeluarkan 100 biji. Dan ini perumpamaan pada ayat 261. Manakala pada ayat 265 Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada kita dengan perumpamaan. Tapi perumpamaan sedikit berbeza, akan tetapi masih pada konteks yang sama, menunjukkan bahawa mereka yang infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ini diberikan dengan ganjaran yang berlipat kali ganda. Dan masih lagi pada perumpamaan yang pada ayat 265 menggunakan tumbuh-tumbuhan. Ayat 261 pun menggunakan biji benih. Manakala pada ayat 265 masih lagi menggunakan tumbuh-tumbuhan, kerana sebagaimana yang kita maklum, tumbuh-tumbuhan ini memang satu perkara yang boleh memberikan kebaikan sama ada kepada manusia, kepada makhluk-makhluk yang lain, binatang, ternakan dan makhluk-makhluk yang lain. Cuba bayangkan kalau tumbuh-tumbuhan ini sebagaimana yang disebutkan di sini, kalau musim sekarang ni kita kata apa? Musangking. Masya-Allah. Bayangkan kalaulah kita kata tanaman yang disediakan bagi mereka yang infak yang Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan satu kebun yang dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Kemudian daripada kebun tersebut keluar buah, yang mana buah kita dapat rasa, kita dapat nikmati dengan sepenuh orang panggil perasaan kita. Lebih-lebih lagi sekarang ini keluar pula yang duri hitamnya apa sebagainya. Itu menyebutkan kepada kita bahawa kelebihan mereka yang infak yang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dari sudut persamaan di antara ayat 265 266.
61. Maksudnya kedua-dua ayat ini menggunakan konsep perumpamaan. Dengan perumpamaan tersebut menjadikan sesuatu perkara itu nampak macam realiti. Berada di hadapan kita. Jelas ya. Jelas. Dengan sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada kita dengan perumpamaan-perumpamaan yang pelbagai, dan antara contohnya ialah pada ayat 261 dan 265. Yang sedikit membezakan di antara kedua-dua ayat ini, kalau ayat 261 lebih memberi fokus kepada kelebihan mereka yang infak secara umum. Maksudnya siapa yang infak, dia akan mendapat ganjaran sehingga sampai kepada 700 kali ganda. Manakala pada ayat 265 lebih menjelaskan kepada kita syarat sesuatu infak itu diterima ataupun ditolak. Gitu. Maka dalam ayat ini disebut ibtigha amardatillah. Jadi ini perbezaan yang kita boleh keluarkan daripada ayat yang pertama dengan ayat 265, iaitulah pada ibtigha amardatillah. Pada ayat ini lebih fokus kepada syarat penerimaan. Okey. Jadi maksudnya apa? Adakah pada ayat 261 ganjaran itu ditawarkan, tapi bila tidak mematuhi kepada syarat pada 265 infak itu tidak diterima, ataupun macam mana sebenarnya Ustaz? Dia dijelaskan oleh ayat 266. 266 sambungan kepada ayat yang sebelumnya, yang menjelaskan kepada kita kalau seseorang itu infak, tiba-tiba dia bukan tujuan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin dia tujuan riak, mungkin tujuan itu ini dan sebagainya. Dan perumpamaan yang cantik juga yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 266, sebagaimana seorang itu dia tanam kebun dia tu dah membesar, dah berbunga, dah kita kata dah dapat untuk dia kutip hasil dan sebagainya. Tiba-tiba datang angin yang kuat, memusnahkan kebun-kebunnya, dan kebun-kebunnya tadi, pokok-pokok yang telah ditanam, yang terbit, yang kita kata hancur, semua hancur dan terbakar. Jadi itulah perumpamaan bagi mereka yang infak tapi tujuan dia kerana nak menunjuk ataupun man wal adha. Ada man wal adha. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Dan ada lagi perkara yang lain yang menunjukkan kepada apa yang dilakukan itu menjadi sia-sia. Dan perkara ini dikukuhkan oleh dalam sebuah hadis yang panjang. Diceritakan bagaimana ada seorang lelaki ni semasa hidup di dunia dia solat, dia sedekah, dia baca Quran. Tapi di hari akhirat kelak Allah Ta'ala panggil dia, tanya, semasa hidup di dunia dahulu kamu infak betul? Ya. Kenapa kamu infak? Dia kata saya infak di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala kata tidak. Kamu infak semasa di hidup di dunia dahulu, kamu nak supaya orang panggil kamu, title kamu Jawad, seorang yang pemurah, dermawan dan sebagainya. Maka oleh kerana itulah apa yang dia infak tidak memberi apa-apa kesan. Maka oleh kerana itu memang kita tak nafikan dalam kita infakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mendapat hasil yang begitu besar, hasil yang berlipat kali ganda. Akan tetapi kita jangan batalkan, kita jangan hilangkannya dengan kita nak menunjuk-nunjuk, kita sertai dengan makian, cacian dan sebagainya, kerana perkara itu semua boleh menghapuskan, boleh menghilangkan apa kebajikan yang telah kita lakukan daripada infak tersebut. Okey, masya-Allah, ini pencerahan yang amat besar Ustaz ya. Maksudnya dalam ayat 261 itu adalah ganjaran biji benih ya 700, tetapi kalau nak pastikan sampai jadi buah dengan hasil-hasil, kalau duri hitam tu menjadi tu bukan biji je yang dapat, tapi sampai jadi diafain tadi tu, syaratnya mestilah buat kerana Allah Ustaz ya, bukannya dengan riya ataupun dengan kita ikuti menyakitkan hati, maki ataupun mengungkit-ungkit balik apa yang telah kita infakkan di dalam kehidupan kita. Masya-Allah, itu adalah pencerahan yang amat baik, dan kita sebenarnya nak melihat kepada
bercakap tentang infak pada halaman 44, 45, 46. Kemudian terus Allah bawakan pasal riba Ustaz ya. Riba, dan kemudian ayat muka surat 48 itu cerita pasal hutang. Ya, sambung sampai muka surat 49. Muka surat akhir pun ada pasal hutang lagi di atasnya itu. Jadi sebenarnya infak, riba dan hutang ini Ustaz ya. Kalau Ustaz boleh cerahkan lagi kepada penonton di rumah, apa mesej yang perlu, paling kurang 1-2 mesej yang perlu kita sedar terutama dalam masyarakat sekarang ini. Silakan. Okey, terima kasih. Dalam ayat yang seterusnya, selepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan berkaitan dengan infak, bagaimana caranya, bagaimana pelaksanaannya yang sebetulnya, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ayat berkaitan dengan riba. Kemudian didatangkan dengan ayat berkaitan dengan hutang. Jadi kalau kita lihat dari sudut apa yang Allah Taala datangkan kepada kita ini, cukup kita kata ada hubungan antara satu sama lain. Mula-mula Allah Subhanahu Wa Taala bincang berkaitan dengan mereka yang ada kelebihan. Mereka yang ada wang, mereka yang ada duit, mereka yang diberikan dengan apa panggil kemewahan dan sebagainya. Maka jalan mereka ialah infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka betul-betul ambil pemberian Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan mereka berkongsi dan memberikan kepada mereka yang memerlukan. Dan dalam nak beri pun ada panduan-panduan. Ada syarat dia. Ada syarat-syarat dia. Bukan kita kata bukan kita kata alang kita dah bagi tu kita dah rasa hebat dah dan sebagainya, tidak. Kerana ada syarat-syaratnya untuk sesuatu pemberian itu diterima. Manakala yang seterusnya ada keadaannya mereka ni yang tak mampu. Mereka ni yang tak boleh, nak beri tak boleh, terpaksa meminjam. Terpaksa berhutang. Terpaksa meminta pertolongan dan bantuan daripada orang lain. Maka Allah Subhanahu Taala datangkan dengan ayat yang seterusnya berkaitan dengan hutang. Berkaitan dengan kalau kamu nak minta hutang, nak minta bantuan, pertolongan dan sebagainya pun ada syarat-syaratnya. Ada perkara yang perlu diperhatikan supaya kamu tidak terjebak kepada riba, supaya kamu tidak mengambil harta yang haram, supaya kamu tidak menjadikan kamu anggap bahawa sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang berkaitan dengan riba, kamu anggap bahawa jual beli itu sama saja. Tak ada yang membezakannya. Maka itu satu kesilapan yang besar. Kerana pada hari ini kalau kita lihat dengan apa yang telah dipermudahkan kepada kita, di depan kita ada pilihan. Sama ada kita nak buat contoh kalau dari sudut pinjaman. Kita ada pinjaman berbentuk Islamik. Kita ada pinjaman yang tidak Islamik. Cuma sejauh mana kita mengambil perkara tersebut. Sejauh mana kita menjadikan ia sebagai satu perkara yang penting. Kerana ia berkaitan dengan masa yang begitu lama. Berkaitan dengan apa panggil keadaan kita nak beri makan kepada anak isteri. Maksudnya benda tu bukan hanya sekadar diri kita sahaja, melibatkan orang bahkan ramai. Ia melibatkan orang ramai. Masya-Allah. Sebagai contoh, kalau kita lihat dari sudut hikmah kenapa Allah SWT mengharamkan riba. Kerana ia memberi kesan kepada orang yang mengambil, orang yang memberi dan orang yang berada di sekitarnya. Contoh, ada orang dia buat pinjaman dan pinjamannya berbentuk riba. Dia pinjam hanya sedikit tapi bayar banyak. Apabila dia buat pinjaman itu untuk berniaga contoh, sudah pasti barang yang akan diniagakan ditinggikan harga. Kalau dia rendahkan, bagaimana dia nak boleh bayar hutang? Bagaimana itu dan sebagainya. Dan timbullah dalam masyarakat barang, contoh kita kata barang pun naik. Kita kata dalam masyarakat timbul kesusahan, inflasi, semua itu akan berlaku. Maksudnya dari sudut ekonomi kita nampak ia satu penyelesaian. Tapi pada hakikatnya dia satu perkara yang besar dan menyukarkan dan memberi masalah kepada kehidupan secara bermasyarakat. Masya-Allah, itu terima kasih Ustaz ya, mencerahkan tentang kesan riba ini bukan sekadar untuk orang yang ambil sahaja ataupun yang bagi, tapi dia
berlarutan ya kepada sistem ekonomi. Itu sebabnya Allah menyatakan pada ayat 267 itu, pendek sahaja Ustaz, kalau Ustaz Tarmizi boleh bacakan, bercakap tentang Allah menghilangkan keberkatan riba dan Allah menyuburkan sedekah. Sila Ustaz untuk kita baca pendek sebelum kita berehat. Silakan. Kita ambil ayat 267 276 276 saya. Ya. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bermula ayat berapa Ustaz? Yamhaqullahu riba saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Sadaqallahul azim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap berada dalam keadaan kafarin, kafir, bergelumang dengan dosa, kerana kita maklum sebentar tadi riba ini akan merosakkan lagi sistem ekonomi kebajikan masyarakat. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam My Quran Time. Seperti biasa, hari Jumaat ini, penghulu segala hari ini, kita dalam sesi ulang kaji. Dan tentunya bersama kita pada hari ini, tetamu undangan kita Al-Fadhil Al-Ustaz Dr. Muhammad Zulkifli bin Abdul Ghani, pensyarah kanan Universiti Kebangsaan Malaysia. Tinggal di Bangi sah? Tinggal di Bangi? Bangi. Oh, berjiran lah. Bangi sama. Nanti kita mengetih. Masya-Allah. Dan Al-Fadhil Ustaz Fazrul mengetih dengan ini dengan apa? Ustaz? Black tone. Oh, black tone. Masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan amin ya Rabb. Dan insya-Allah kita juga bersama sekarang sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. Saya menyimpan komen semalam Ustaz di Facebook kita, Facebook Sahabah Al-Quran. Iaitulah ni orang kampung Al-Fadhil Doktor ni. Puan Faridah Sapi'i. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kita tengok My Quran Time sambil bekerja ni di JKR. Kami warga JKR Kelantan. Masya-Allah. Kampung Ustaz ni, subhanallah. Semoga semua dapat terus istiqamah dalam program ini. Terima kasih banyak kepada Puan Faridah dan sahabat-sahabat kita di JKR Kelantan yang menjadikan My Quran Time satu pilihan untuk belajarlah, bertadabbur, mengaji dan sebagainya. Begitu juga kita nak doakan kepada Puan Zailani Abus Alwi. Semalam beliau menyatakan, saya dalam hospital sekarang, baru habis operation, mengikuti live My Quran Time di atas bed katil hospital. Subhanallah. Doakan supaya cepat sembuh. Amin. Amin. Kita doakan kepada Puan Zailani dan juga sahabat-sahabat semuanya yang sekarang diuji dengan kesihatan. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kesembuhan. Dan kita nak mengajak sahabat-sahabat penonton semuanya untuk bergabung dengan kita, berinteraksi dengan kita di platform rasmi kita, di Facebook kita Sahabah Al-Quran My #Quran Time, dan juga Facebook kita My #Quran Time. Juga boleh ulang kaji pengajian-pengajian kita dalam episod-episod yang terdahulu di YouTube kita My #Quran Time Official. Juga boleh ikuti kami di My Quran Time Official Instagram kita My Quran Time Official. Mudah-mudahan
perkongsian kita hari demi hari beri manfaat kepada kita untuk kita terus bersahabat dengan Al-Quranul Karim, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz Tarmizi berkongsi platform untuk kita terus mengulang kaji. Ustaznya, kalau ada yang tertinggal tadi awal bersama dengan Ustaz Dr. Muhammad Zulkifli Abdul Ghani, boleh semak balik di Facebook, di YouTube, selain daripada ulangan lah, ulangan pada setiap hari pada jam 5, 10 dan 6 pagi pada hari Isnin hingga Jumaat. Baik, kita nak meneruskan Ustaz perbincangan kita tentang bila doktor menyatakan tadi ringkasnya dalam muka surat 44 hingga 49 ini, orang yang ada lebih infak, orang yang tak ada lebih dia pinjam, kan? Tapi pinjam ini jangan sampai dimanipulasi oleh orang-orang yang mengambil lebih daripada sepatutnya, namanya riba. Tetapi ada panduan bagaimana hutang ini diuruskan, dan salah satunya ialah kalau katakan ada masalah orang yang berhutang, panduan daripada Allah adalah untuk beri peluang ataupun sedekah. Kita nak baca dulu ayat 280, nak minta nanti ustaz bercerita sikit tentang etika tentang hutang. Kalau saya minta ustaz baca ayat 282, boleh tahan satu page ustaz jadi ustaz baca dulu 280 dan nanti ustaz boleh komenlah apa 2-3 perkara yang mungkin silap praktik di dalam masyarakat tentang hutang, sama ada yang beri hutang ataupun yang berhutang. Jadi silakan Ustaz Tarmizi dulu membaca. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Tuan Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Dr. Zul, dan juga sahabat-sahabat Al-Quran yang kasih Allah Subhanahu taala sekalian. Betul Ustaz, kalau ayat 282 tu Ustaz, kita dah dekat jemaah ni Ustaz. Terus kita ya Ustaz, imam khatib marah nanti. Jadi kita ni dululah. Ya Ustaz. Dan ayat 282 ini sahabat-sahabat Al-Quran semuanya yang nak ulang kaji boleh ikuti pengajian kita yang di muka surat 48 yang telah dibacakan oleh sahabat kita Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Ya, betul. Jadi kita nak baca sekarang ni ayat 280 di muka surat 47. Jom kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berikanlah tempoh waktu hingga dia mendapat kemudahan. Dan jika kamu menyedekahkannya, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kalau katakan Ustaz Tar, ada tak orang pernah berhutang dengan Ustaz? Ada Ustaz ya. Jadi kalau ikutkan pada ayat ini, Dr. Zul ni tolong bantu kami untuk cerahkan. Kalau katakan orang tu ada masalah, kita bagi dia sampai waktu lapang. Kalau tidak Ustaz, kalau ada orang berhutang dengan Ustaz 10,000, kalau ikut kat sini yang saya faham lah Ustaz ya, tasaddaqu 10,000 ke, kalau Ustaz boleh sedekah tu, lepas ni ramai lagi nak berhutang dengan Ustaz kan. Jadi sebenarnya ayat ini panduan bagaimana yang boleh dicerahkan dan apa lagi perkara-perkara yang perlu dibaiki dalam masyarakat berteraskan pada ayat tentang hutang 280, 81, 282. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih. Berkenaan dengan ayat yang telah dibacakan sebentar tadi, iaitu wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ini sesuai, maksudnya di sini dibaca dan dihafal oleh orang yang memberi hutang. Okey. Ustaz Tar kena dengar tu. Okey, pasal banyak bagi hutang kan. Manakala ayat yang seterusnya, ayat 282 sepatutnya dihafal oleh orang yang menerima ataupun meminjam, orang yang berhutang. Cuma yang menjadi masalah, dia kata ayat ni terlalu panjang sangat, susah nak hafal. Dia pun hafal ayat 280. Betul. Apabila
orang yang memberi hutang datang nak meminta hutang, dia pun kata wa in kana dzu usratin fa naziratun ila maisarah. Subhanallah. Kalau baca sampai situ okey lagi. Tapi yang jadi masalah dia baca wa anta saddaqu khairul. Jadi kalau baca Ustaz, itu balik masalah balik. Boleh ambil. Masya-Allah. Jadi apa yang boleh kita faham di sini? Bagaimana Islam ini memberikan kerahmatan kepada orang yang berada dalam keadaan kesempitan. Ya, subhanallah. Dalam kesempitan tak ada wang. Kemudian kesempitan berhutang dan sebagainya. Maka si pemberi hutang hendaklah memberi penilaian. Maksudnya sekiranya seorang itu dalam keadaan susah. Payah, dan kita pun mengalami situasi yang sama pada musim Covid baru. Betul. Alhamdulillah pihak yang bertanggungjawab, contoh pihak kerajaan, pihak bank mengambil bahagian dalam meringankan beban. Dan ini satu perkara yang patutnya diambil sebagai langkah penyelesaian. Maksudnya itu kalau sampai tengah lah Ustaz ya. Kalau kerajaan dia bawa sampai ke hujung tu, tapi nak bawa sampai hujung tu yang menjadi satu kesukaran, kesusahan dan sebagainya. Dan sebab itulah dalam ayat kalau kita lihat 282 dan sebagainya, bagaimana kita kalau kita berhutang kita kena catat dan sebagainya. Ada setengah daripada orang yang berhutang, dia kata saya dah catat, saya akan bayar hutang saya bulan Mei. Datanglah peminta untuk meminta hutang tersebut. Oh, dia kata bulan Mei ni tahun depan, bukan tahun ni. Itu yang jadi masalah juga. Maksudnya kita tulis dan sebagainya biarlah secara tetap, secara teguh dan sebagainya, supaya kita tidak terlepas daripada menyelesaikan hutang. Kerana balasan yang begitu dahsyatlah, begitu berat. Betul. Kepada mereka yang hutang tiba-tiba tak mau bayar hutang tersebut. Disebutkan satu kisah bagaimana yang berlaku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari baginda bersama dengan para sahabat nak solat kepada satu jenazah. Pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kepada para sahabat, adakah lelaki tersebut mempunyai hutang? Salah seorang daripada para sahabat menjawab, ya, ada sebanyak 3 dinar. 3 dinar. 3 dinar. 3 dinar tu tak banyak lah tu. Kalau ikut kita, maksudnya Rasulullah kata tahu dia ada hutang. Tapi walaupun sebanyak 3 dinar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat dia, solatlah kamu. Seolah baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mahu mengambil bahagian untuk solat bersama. Sampai begitu sekali ya. Sampai kepada tahap sedemikian. Maka Abu Qatadah pun berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, jadilah imam kepada jenazah tersebut dan saya akan bayar hutangnya. Apabila dah ada jaminan daripada Abu Qatadah untuk membayar hutang lelaki tersebut, maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami jenazah tersebut. Maksudnya Nabi nak mengajar kepada kita hutang ini serius Ustaz ya. Hutang ini satu perkara yang perlu diambil perhatian. Kita pun selalu sebut dalam pepatah Melayu pun ada. Hutang wajib dibayar walaupun tidak dituntut. Kadang-kadang kita tunggu datang masa dan sebagainya, tapi kitalah yang mengambil bahagian untuk menyelesaikannya. Dan disebut dalam sebuah hadis, ruhul mukmin, nafsul mukmini muallaqah. Tergantung ya. Tergantung. Apa maksud tergantung tu Ustaz sebenarnya? Tergantung maksudnya dia jauh daripada rahmat Allah. Maksudnya tidak, Allah Taala tidak meredai dan sebagainya lah. Maksud yang seumpama dengannya yang menunjukkan bahawa dia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana siapa? Kerana dia tidak membayar hutang. Dan kita lihat kalau hutang ni, kalau 1 sen sekarang ni lah, bagi kita rasanya tak ada nilai lah. 1 sen, 10 sen, kadang-kadang RM1 pun kadang-kadang kita anggap dia satu yang kecil lah dalam dunia kita pada hari ini. Tapi di hari akhirat kelak, 1 sen tu memang dikira sebagai satu benda yang macam kalau kita berjuta-juta lah. Kerana masing-masing memikirkan keselamatan. Maksudnya jangan abaikan persoalan hutang dan sebagainya. Kalau kita tergolong dalam golongan orang yang mampu, maka bayarlah dengan kadar yang segera. Tapi kalau kita tergolong dalam golongan orang yang
tak mampu lagi untuk membayarnya, kita mintalah untuk ditangguhkan dan sebagainya. Walaupun begitu, kita berusaha untuk membayarnya dengan kita buat perancangan yang terbaik. Supaya kita tidak digelapkan hari akhirat kelak dengan sebab hutang yang ada. Masya-Allah, itu pengajaran yang penting. Apabila dalam ayat 283 Allah menyatakan wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh, ya, siapa yang menyembunyikan kesaksian, maksudnya yang berhutang, orang yang bersaksi, maksudnya Allah menyatakan athimun qalbuh, hati yang berdosa. As-Sudi menyatakan hati yang derhaka. Kerana apa? Penuh dengan dosa. Walaupun tadi bercakap tentang 10 sen ataupun RM1 ustaz, ya, tetap juga ia dikira sebagai hutang yang besar. Maka ini adalah pelajaran di saat-saat hujung surah Al-Baqarah ustaz, ya. Sebelum bercakap tentang ayat mana Rasul, tentang perjuangan Nabi. Jadi kalau ustaz boleh kongsikan, tapi sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak mendengar tentang ayat 285, ya, iaitu dua ayat yang biasa kita baca, 285 dan 286, tapi kita nak dengar dahulu daripada Ustaz Ahmad Tarmizi untuk kita dapat kesimpulan, ya. Satu, hutang memang serius dan muncul pula ayat ini. Jadi mungkin Ustaz boleh bercerita tentang tanasub ataupun kaitannya. Bila bercakap tentang kaitan, ada kaitan dengan tadabbur, tafsir, mungkin itu perkara yang kita akan dengar sebentar lagi selepas Ustaz Tarmizi membacakan ayat 285. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fazrul, Fadil, bahagia doktor, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian. Ada antara doa-doa saya yang diajarkan untuk menyelesaikan hutang dan sebagainya. Allahumma a'inni Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dan juga antara doa yang boleh kita amalkan juga untuk kita dipermurahkan rezeki dan sebagainya, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Jadi itu antara doalah yang boleh kita amalkan. Dan menarik Ustaz highlightkan pasal doa tadi tu, pasal bila kita selalu berdoa, ada orang kata kalau doa ini apa kesannya, kan, bila kita faham sedikit, kita tidak mahu ghalibatid dain, kan, hutang yang mencengkam. Kita ada hutang, kan, kalau beli rumah ke beli kereta, tapi kalau mencengkam tu dia yang sampai telefon tak tengok dia dah hari tu habis, kan, terus stres pada hari tu, itu hutang yang kita sampai tak mampu bayar. Tapi bila kita dah berdoa itu, sebenarnya kita dah ada niat nak bayar hutang. Ya, subhanallah. Ustaz, kan? Kalau tidak awal-awal lagi dah memang tak nak bayar hutang. Apatah lagi kalau hutang kawan punya nombor telefon dah kena block awal-awal, maka itu sebenarnya Allah menyatakan tadi timun qalbu, ya, dalam hati itu gelap dengan dosa, dan itu adalah satu nama gelaran hakikat yang amat dahsyat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang tidak mahu bayar hutang. Jadi doa tadi moga-moga kita dapat amalkan. Jom kita baca ayat 285 kerana ini adalah penghujung surah Al-Baqarah yang penting. Silakan. Terima kasih Ustaz. Kita baca ayat 285, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم. Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran daripada Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya.
Mereka berkata kami tidak membezakan seorang pun daripada rasul-rasulnya, dan mereka berkata kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamulah tempat kami kembali. Jadi ini perjuangan Nabi, Doktor, ya, bercakap tentang iman pada Allah seawal surah Al-Baqarah. Di hujung ini juga diakhirkan dengan iman. Cuma ayat ini hadir selepas masa hutang, Doktor, ya. Jadi kalau Doktor boleh kongsikan sikit apa sebenarnya kaitan ayat hutang dan juga ayat berkaitan dengan keimanan pada kitab, pada Allah, pada kitab, pada malaikat ini, untuk sama-sama kita dapat kesimpulan besar tentang surah Al-Baqarah ini. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada Ustaz Fazrul dan Ustaz Tarmizi. Berkenaan dengan akhir surah Baqarah ini, Ya, betul. Allah Subhanahu Wa Taala akhirkan dengan ayat berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah Taala mulakan di awal surah Al-Baqarah dengan ayat yang sama, maksudnya berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hari akhirat dan sebagainya. Dan apa kaitannya? Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ayat amanar rasul la yukallifullahu nafsan illa wus'aha dan sebagainya. Ini nak menyatakan kepada kita apa yang telah disebutkan sepanjang surah Baqarah. Maksudnya terutama apa yang kita bincang pada hari yang mulia pada hari ini, iaitu berkaitan dengan infak, berkaitan dengan hutang, riba dan sebagainya. Kalau kamu benar-benar beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa hasil daripadanya dinyatakan pada ayat 285. Qalu sami'na wa ata'na. Masya-Allah. Jadi itu penting. Maksudnya apa yang telah disebutkan berkenaan dengan hutang, berkenaan dengan riba, berkenaan dengan infak dan sebagainya, kalau kita tergolong dalam golongan orang yang betul-betul percaya, maka kita tergolong dalam golongan sami'na wa ata'na. Masya-Allah. Kami dengar dan kami taat. Kalau infak, kitalah orang yang paling awal pertama. Maksudnya yang menggalakkan orang lain pula untuk sama-sama infak dan sebagainya. Kalau berkaitan dengan riba, kitalah orang yang pertama yang menjauhi, yang meninggalkan. Dan kita mengambil peluang untuk memaklumkan, menjelaskan kepada masyarakat tentang pengharamannya dan sebagainya. Dan bagaimana berkenaan dengan masalah hutang. Kita orang yang mengikuti apa yang telah digariskan. Kalau berhutang mesti kena bayar, mesti kena tulis, mesti ada saksi, itu ini dan sebagainya. Maka dengan kita menjadikan keseluruhan itu dalam konteks kita sami'na wa ata'na, insya-Allah, maksudnya apa yang disebutkan oleh Allah SWT, apa yang dikehendaki dalam kehidupan kita akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Maka oleh kerana itu dalam ayat yang disebutkan ini, dua ayat terakhir ini sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan kelebihan kebaikan kepada kita. Sebagaimana disebut dalam sebuah hadis, man qara'a al-ayataini min akhir surat Al-Baqarah kafatah fi lailatin kafatah. Maksudnya sesiapa yang membaca dua ayat akhir surah Baqarah, maka dia akan dicukupi. Sudah memadai. Dan dibincangkan panjang di situ apa yang memadai, apa yang dicukupi. Apa yang kafatah tu apa tu maksudnya tu? Maksudnya dicukupi dan dimadai. Kalau seseorang itu contoh pada malam tu sepatutnya dia bangun qiyamul lail, tertidur. Maka dengan baca dua ayat ini boleh menampung. Allah. Subhanallah. Masya-Allah. Kalau sepatutnya dia bangun malam baca Quran, tapi sebelum tidur dia baca ayat ini. Dua ayat ini. Kemudian apabila dia tidur, mungkin terlalu penat ke, terlalu letih ke atau sebagainya, sehingga tak terbangun, maka ayat ini boleh menampung, maksudnya mencukupi. Begitu juga dengan dua ayat ini, dijauhi daripada kejahatan, dijauhi daripada syaitan, dijauhi dan sebagainya. Maka oleh kerana itu kita boleh jadikan ia sebagai amalan. Terutama pada waktu malam sebelum daripada kita tidur, kita bacalah dengan ayat ini. Dan alhamdulillah boleh kata rata-rata daripada kalangan masyarakat kita yang hafal ayat ini. Kalau dahulu dijadikan sebagai wirid dan sebagainya, tapi sekarang ini mungkin dah dipendekkan dan sebagainya, tapi masih ramai lagi yang kita kata menghafal, ingat dan sebagainya, dan menjadikan ia sebagai
amalan. Maka sebelum tidur. dengan apa yang berlaku itu, maka menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala ini pada ayat penghujungnya, la yukallifullahu nafsan. Ya. Walaupun kita taat, kita sami'na wa ata'na, kerana berlaku pada zaman Rasulullah pun ada seorang ni datang apabila dia dengar ibadat Rasulullah, hebatnya, tak tidur malam, sehingga begini-begini sampai 3 orang tu kata, saya tak mau tidur dah waktu malam, saya dah tak mau apa, tak mau berkahwin, itu ini dan sebagainya. Tapi Rasulullah sebut, jangan membani, buatlah sekadar apa yang kita mampu. Allah Ta'ala menilainya. Maka oleh kerana itu ada kaitan juga di sini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan akhir penghujung kepadanya, wa'fu anna wa'fir lana. Maksudnya mungkin kita dalam masalah hutang ada kesalahan, mungkin dalam kita infak dengan Allah Subhanahu taala ada masalah, ada kita mungkin terkasar, ada terungkit kata itu ini sebagainya. Kadang-kadang kita pun tersebut, ada setengah orang tu, contoh dia ada infak, tiba-tiba dia update, oh alhamdulillah, itu ini sebagainya, mungkin kita baru perasan silap dan sebagainya, boleh menyebabkan apa semua. Akhirnya segalanya, wa'fu anna wa'fir lana warhamna, mintalah pada Allah Subhanahu Wa Taala keampunan, dan insya-Allah Allah Taala Maha Pengampun, Allah Taala Maha merahmati. Masya-Allah, ini adalah pelajaran yang penting, yang besar sebenarnya. Kesimpulan bahawa sebenarnya 2 ayat ini dicukupi Ustaz ya. Itu perkara penting yang kita boleh amalkan, yang kita doakan sama-sama bersama dengan Ustaz Dr. Zulkifli pada hari ini. Doa yang boleh memohon kepada Allah agar kita dapat bersama dengan surah Al-Baqarah ni sebaik mungkin. Silakan Ustaz. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن والسلامة من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Dr. Muhammad Zulkifli Abdul Ghani, pensyarah kanan di Universiti Kebangsaan Malaysia, yang mencerahkan beberapa halaman sebentar tadi. Saya sendiri banyak belajar Ustaz ya, tentang infak, tentang kaitan di antara satu ayat dengan ayat yang lain, yang kita nak belajar banyak ya, tapi dalam masa kita yang terhad ini, kita doakan kita dapat sebar-sebarkan apa yang ada ini dalam kempen kita juga, wakaf untuk ummah ya, di mana tuan-tuan boleh menyumbang, dan kita ingin maklumkan bahawa ada program My Quran Time untuk bersama dengan mushaf-mushaf yang kita edarkan, agar lebih ramai lagi yang boleh mendalami, memahami hidayah daripada Allah, membantu dalam kehidupan kita seharian. InsyaAllah kita bertemu pada ulangan jam 5 petang, jam 10 malam dan juga 6 pagi. Dan insyaAllah pada hari esok kita ada tetamu khas juga untuk sesi ulang kaji kita. Juga dari UKM. Juga daripada UKM. Kita ucapkan terima kasih pada Dr. Muhammad Zulkifli Abdul Ghani bersama kita. InsyaAllah Ustaz, kita dapat lagi berborak dan mengkaji ya. Dan kita bertemu pada hari esok insya-Allah. My Quran Time. Baca, faham, amal insya-Allah.